bila Abdullah Badawi jadi Perdana Menteri 2003 dia buat pilihan raya 2004. Dia benar besar 2004. Tak pernah dalam sejarah parlimen 90 lebih peratus kursi parlimen boleh beliau. Masa tu dia latih menteri, timbalan menteri serta parlimen, semua dewan tu menteri, timbalan menteri serta parlimen. Mewah sungguh masa tu. Dia jadi 2008 dia menurut. Lepas tu, maknanya ni pilihan raya pertama Datuk Najib. Kalau itu orang kata terang yang nak berlaku tu, kemungkinan kita berdepan dengan masalah yang besar dalam pilihan raya. Selagi pasal teori pilihan raya ni, kita hadapi semenjak katalah tahun 90, sekali dia benar besar, sekali kita benar besar, naik turun. 90 dia benar besar, 90 kita benar besar, 95 kita turun sikit, 99 kita benar besar balik, 24 kita turun pula, 2008 kita benar besar. 2019 ni adakah kita akan turun? Bagaimana hak belah tu? Baik kita ambil senario hak payah dulu untuk kita berdasar. Jadi ambo nak memulakan dengan semangat gitu bahawa kita tak boleh memperkecilkan dan memandang mudah dan remeh pilihan raya yang akan datang ini. Sama ada 2011 ke 12 ke 13 ke, tapi kita kena dua sebab ni. Sebabnya pilihan raya pertama untuk Perdana Menteri yang baru, keduanya trend pilihan raya kuat sekali, lemah sekali, kuat pula, lemah pula. Begitu berlaku. Boleh kata tak putus tu trend kita tu. Maka dengan sebab tu kita naklah menghadapi pilihan raya ini dengan sedikit menaruh kebimbangan, sedikit menaruh kemungkinan kalau kita tak kerja kuat, kita mungkin tak boleh benar dan mengekalkan kemenangan yang kita perolehi dengan cemerlangnya dalam pilihan raya yang 2008. Jadi inilah harapan hamba. Dan kalau kita baca dengar dalam internet pula, kadang-kadang pimpinan kita sendiri pun mengaku bahawa sokongan terhadap kita berkurangnya dan sebagainya. Jadi itu bukan kata dia kata betul, tapi itu seolah mengesahkan lagi. Walaupun saya akan agak bimbang kalau kita kecek terbuka banyak sangat yang tidak begitu positif pasal kita lepas kata kita kuat semua dalam ni kita rayaklah kekurangan kita, kebimbangan kita untuk tujuan kita memperingatkan antara kita sesama kita. Jadi hal tu pertama ya. Keduanya berkali betul lah Presiden dan Jawatankuasa Pusat pilih menghadapi memimpin perubahan. Sebab banyak sangat perubahan yang berlaku, berbagai-bagai pergolakan dan perubahan yang berlaku. Seolah-olah tak putus-putus antara kita sama kita, antara kita dengan Pakatan Rakyat, antara sama-sama UMNO ke MCA sama dia ke MIC sama dia ke. Perubahan pergolakan ni berlaku tak putus-putus. Selain daripada perubahan pilihan kecil lepas sore-sore tu, ni pun tak tentu lagi. Sebab sepatutnya misalnya muktamar tahun ni kalau ikut cadangannya buat di Kedah, tapi Kedah tak bersedia kerana dia bimbang takut teluk kota seputih ni akan ada pilihan kecil. Dia tak ada nak tupu pilihan kecil lagi, nak tupu muktamar tak ada. Jadi dia minta supaya dia tidak jadi tuan rumah. Lepas tu kita pilih Kelantan pilihan raya muktamar. Jadi perubahan, pergolakan, perkembangan politik dalamnya dan politik dalamnya PAS, dalamnya Pakatan, dalamnya UMNO, MCA, Gerakan dan sebagainya, PBB lah dia tak satu-satu, dalamnya Barisan Nasional juga bergolak. Jadi ini berlaku sepanjang masa. Tambah pula ni dengan lepa babi lah, jejak kepala lembu lah, dalam masjid lah, dalam majlis lah. Mana perubahan mendesak kita dan memaksa kita dan mencabar pimpinan kita untuk memberi penjelasan, memberi jawapan, memberi kepimpinan kepada perubahan yang berlaku. Jadi tepat betul lah, walaupun kita tidak menduga pergolakan yang begitu hangat, agak tepat jugalah pilihan Jawatankuasa PAS Pusat itu supaya tema tajuk ucapan dasar pada muktamar yang lalu ialah Islam memimpin perubahan. Dan memang mencabar dan tidak semestinya mudah dan tidak semestinya mendapat pemahaman dan sokongan 100% atas semua perkara yang pimpinan PAS Pusat lakukan, kerana bendanya berubah tiap-tiap masa dan mungkin kata benda-benda yang baru, termasuklah isu terakhir kalimah Allah dan sebagainya. Jadi saya harap bahawa pimpinan kita
di peringkat kawasan mengikuti perkembangan yang berlaku dan seboleh-bolehnya memahami keputusan yang dibuat oleh pimpinan pusat supaya tidak adalah berlaku percanggahan yang nyata terutama di luar majlis kita atau di luar ketertutupan kita, yang mana dalam majlis tertutup sudah tentulah tak ada halangan bagaimana Datuk Bersama tersebut tadi diharapkan biarlah kita luahkan apa-apa saja dalam suasana tertutup. Di suasana luar kita akan cuba menunjukkan wajah kita sebagai satu parti yang kuat, suatu parti yang berdisiplin, suatu parti yang walak kepada keputusan pimpinan walaupun tidak semestinya 100% semuanya dapat menerima atau menyetujui. Sebab itulah suasananya begitu. Apabila dapat maklumat ke pemikiran yang baru, sudah tentu mungkin pimpinan pun akan, ataupun suasana berubah, sudah tentulah pimpinan pun akan mengambil kira dan membuat keputusan yang sesuai. Jadi hamba nak di secara ringkas saja teks yang disediakan oleh Urusia ataupun Jabatan Penerangan PAS Pusat dengan dibantu oleh biasanya Pusat Penyelidikan Pusat, ia membuat suatu kertas yang berbentuk poin-poin, nokta-nokta saja, yang mana dipecah-pecahkan kepada tajuk-tajuk kecil. Yang saya lihat lebih yang bagusnya memberikan nokta-nokta yang mudah kita fahami dan yang boleh kita kaitkan dengan tugas dan kedudukan kita. Gapo Presiden sebut dalam ucapan dasar dia ini berjumlah 90 sebelum kesimpulan 103 paragraf ini yang disebutkan dalam ucapan, dan lagu mana dia nak ditafsirkan di peringkat negeri, di peringkat petugas-petugas kita. Jadi misalnya di peringkat yang pertama dia pun menyebutnya manual pelaksanaan. Bagaimana kita nak menjadikan dia tu dasar, bagaimana daripada ucapan tu ianya boleh kita hidupkan dari segi amalan kita. Itu yang dimaksudkan, dan tujuan kertas ini supaya ianya bukan sahaja sekadar ucapan retorik atau kata jadi itu bahas kesan terhadap tindakan kita tak faham, dan dengan kita tak faham kita tak amalkannya. Jadi rasanya hasrat pimpinan khususnya melalui penerangan PAS Pusat ialah biar kita dapat tengok bagaimana kita ada yang melaksanakan sehari-harian keputusan dan tindakan dan dasar parti ini boleh menggerakkannya. Misalnya A itu konsep perubahan. Yang pertamanya, Islam hendaklah menjadi asas kepada perubahan. Itu tajuknya, temanya, dan itu pemikiran yang paling mustahil. Kita gapo-gaponya Islam. Gapo-gapo kita tengok gapo sikap Islam, gapo kepentingan Islam, bukan kepentingan kita ke, kepentingan keluarga kita ke, kepentingan kehidupan kita semata-mata ke, tapi Islam dulu yang kita tamunya topiknya dalam kepala kita apa-apa pun, cabaran ke, persoalan ke, isu ke, lagu mana Islam melihat benda ni, lagu mana kedudukan Islam akan lebih naik lagi dengan kita buat benda itu mengikut keputusan yang kita telah putuskan di peringkat parti. Jadi nokta pertama, memberi kefahaman kepada masyarakat bahawa Islam itu bukan agama kaku yang jumuk dan eksklusif. Itu waktu boleh kata banyaklah maksudnya. Islam bagaimana nak tafsir dalam tahun 2010 dalam masyarakat, kita ada learning, ada internet, ada blog, ada Facebook lah, kita dengar nama Pak pun tak berapa sangat, tapi ada berlaku bagaimana kita supaya tidak ni tertutup dan terhadap tidak terbuka untuk mendengar tafsiran-tafsiran baru berlandaskan kepada pergolakan. Bagaimana Islam ini tidak boleh kita kira eksklusif sahaja, kita tak kira orang, kita tak tarik orang, kita nak Islam ini sama-sama kita sahaja, kita selesa dengan orang lain, kita tak berdakwah, kita tak tarik, tak mendekati dan sebagainya.